إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب العظام شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang berusaha pengurusi surau serta dengan ahli jawatan kuasanya. Ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kepada kita kelangsungan kehidupan sampai ke hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memelihara kita daripada melakukan maksiat kepadanya, dan andai kita terlanjur melakukan kesalahan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita semua insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan, Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan kita sambung kembali pengajian tafsir kita, iaitu pada malam ini kita bermula pada ayat yang ke 255, iaitu ayat kursi. Yang ada buku ni muka surat 14. Muka surat 14 insya-Allah. Ayat 255 tuan kan? Okey, 255. Yang boleh baca tuan-tuan insya-Allah kita baca sama-sama. Kita mula tuan-tuan pada ayat yang ke-255 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم. Ayat yang ke-255 tuan-tuan, dengan terjemahannya, Allah itu Tuhan yang tiada Tuhan melainkan Dia, yang hidup kekal lagi amat menjaga, tiada mengantuk dan tiada tidur. Dia mempunyai segala apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tiada siapa yang dapat memberi syafaat pertolongan pada sisinya melainkan dengan izinnya. Dia mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan ada yang di belakang dan apa yang di belakang dan yang ada di belakang mereka. Tiada mereka mengetahui sesuatu pun akan ilmu Allah melainkan dengan kehendaknya. Kerusinya, yakni ilmunya dan kerajaannya, meliputi seluruh langit dan bumi, dan tiada keberatan baginya menjaga kedua-duanya. Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Baik tuan-tuan, ini ayat yang tak asing bagi kita. Kita sebut sebagai ayat kursi. Jadi sebelum kita tengok terus tuan-tuan, kita ambil dulu kefahaman ayat ni secara umum. Dalam ayat ni Allah Ta'ala menyatakan bahawa tak ada Tuhan selain Dia, di mana Dialah Tuhan yang hidup lagi kekal selama-lamanya, dan Dia menjaga, amat menjaga, qayyum. Dalam ayat ni banyak Allah Ta'ala sebut tentang kekuasaannya. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, dahlah Dia hidup, Dia menjaga sekalian makhluknya. Dia tidak pernah ngantuk, sinah wala naum. Dia tak ngantuk, dia tak tidur. Macam orang ngantuk tidur. Dia Tuhan ni tidak ngantuk dan tidak tidur. Dan Dia mempunyai apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semua milik Dia. Kemudian Allah Ta'ala sebut pula, man zalladhi, tak ada siapa pun yang boleh memberi syafaat pertolongan melainkan dengan izin Dia. Allah Ta'ala jelaskan lagi, Dia mengetahui apa yang berada di hadapan makhluk manusia dan apa yang berada di belakang mereka. Dan tidak ada orang seorang pun, tidak ada mereka mengetahui sesuatu pun akan ilmu Allah. Tak ada orang yang boleh mengatasi ilmu Tuhan. Kursinya, iaitu ilmu kerajaannya, seluas langit dan bumi. Dan tiada keberatan Allah Ta'ala menjaga kedua-duanya. Nak jaga langit, nak jaga bumi, tak ada masalah bagi Allah Ta'ala, kerana Dialah Tuhan yang maha tinggi, Ali, lagi maha agung, maha besar, azim. Baik tuan-tuan, itu secara umum. Ayat ini dinamakan ayat kursi, merupakan ayat yang paling utama dari sekalian ayat-ayat Quran, sebab pahala membacanya melebihi pahala membaca ayat-ayat yang lain. Ianya juga penghulu dari sekalian ayat. Kata Ustaz Ahmad Sunaji, ayat ni adalah sebesar-besar ayat dalam Quran. Dia penghulu kepada ayat-ayat Al-Quran yang lain. Membacanya, pahalanya melebihi membaca ayat-ayat yang lain. Kata Ustaz Ahmad Sunaji. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in sinamun wa anna sinamal Qur'anil Baqarah, al-Baqaratu fiha ayatun hiya sayyidatun ayil Qur'an. Tiap-tiap sesuatu itu ada kemuncaknya.
segala perkara sesuatu tu ada kemuncak dia. Dan sesungguhnya kemuncak Al-Quran itu adalah surah Al-Baqarah yang di dalamnya ada sebuah ayat, iaitu dialah penghulu segala ayat Quran, iaitu ayat kursi. Maksud ayat yang paling utama di sini ialah ayat kursi, kerana terkumpul dalamnya beberapa hukum ketuhanan, sifat-sifat Allah yang wajib dan mustahil yang tidak terdapat dalam ayat-ayat yang lain. Baik tuan-tuan, itu yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sonhaji. Mari kita tengok sama-sama tuan-tuan kat sini, apa pula yang dicatatkan oleh Al-Imamul Qurtubi rahmatullah alaih. Kata Imam Qurtubi dalam tafsir dia Al-Jami' li Ahkamil Quran ni, kata dia ayat kursi ni adalah merupakan penghulu ayat Al-Quran, wa a'zamu ayat, dan ayat yang paling agung. Disebutkan di sini ketika ayat kursi ni turun, iaitu turun pada waktu malam. Wa nazala lailan wa da'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Zaidan fakatabaha. Ayat kursi ni tuan-tuan, dia turun waktu malam. Bila turun ayat kursi ni, Nabi terus panggil Zaid bin Thabit untuk menulis ayat ni. Bila sampai ayat kursi turun waktu malam, Nabi panggil Zaid bin Thabit, terus tu tulis. Tak ada tangguh-tangguh lagi dah. Turun ya, Nabi pun panggil Zaid, kau tolong tulis ayat ni. Nak tunjuk kemuliaan yang tersendiri yang ada pada ayat kursi. Pada ayat kursi. Kemudian tuan-tuan, riwayat daripada Muhammad bin Hanifah. Muhammad bin Hanifah menyebutkan, ketika ayat kursi ni turun, perkara ini tercatat dalam tafsir Qurtubi. Ketika ayat kursi ni turun, semua berhala yang ada atas dunia jatuh tersungkur. Begitu juga raja-raja yang atas dunia ni, mahkota jatuh daripada kepala masing-masing. Sementara tu syaitan pula, bila turun ayat kursi ni, dia jadi tak tentu arah. Dia berkerja kat sana sendiri, berlagu sama-sama sendiri. Jadi kelang kabut. Dunia ni patung-patung semua jatuh, mahkota raja jatuh pada kepala. Pula syaitan rasa lain macam, masing-masing lari, berlanggar-langgar sama sendiri sampai depan iblis. Kata Muhammad bin Hanifah ni, sampai depan iblis. Bila sampai depan iblis, tanya dia iblis, apalah kono kau ni? Macam kita kerja ni, lagu-lagu sama sini, apa kono ni? Iblis marah, anak buah setan. Kau pergi cek, pergi tengok apa sebenar yang berlaku ni. Apa sebenar yang berlaku? Maka setan pun pergi ke Madinah. Dia mencari, maka dia pun beritahu iblis. Wahai iblis, kata dia, bahawasanya ayat kursi telah turun. Bergogar dunia ni. Tergugat syaitan. Barulah mereka tahu bahawasanya jadi macam tu sebab ayat kursi telah turun ke muka bumi. Itu 2-3 riwayat menceritakan tentang kelebihan-kelebihan yang ada pada ayat kursi. Begitu juga tuan-tuan, ada satu riwayat lagi di mana menyebutkan bahawa para imam meriwayatkan, imam-imam dulu meriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab. Mereka meriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah bersabda, wahai Abu Munzir. Ini gelaran Aba Munzir, gelaran kepada Ubay bin Ka'ab ni. Apakah kamu tahu ayu ayat min kitabillahi ma'aka a'zam? Nabi tanya Ubay bin Ka'ab ni. Ubay bin Ka'ab ni gelaran Aba Munzir ataupun Abu Munzir. Nabi tanya, wahai Abu Munzir, kau tahu tak banyak-banyak ayat tu yang ada tu, ayat manakah yang paling agung sekali? Maka dijawab oleh Ubay bin Ka'ab. Kata dia, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Bila Nabi dongak, Nabi pun topuk dada Ubay bin Ka'ab. Nabi topuk dada Ubay bin Ka'ab. Dan Rasulullah SAW pun bersabda, Wahai Abu Munzir, katanya ilmu la yuhanniuka. Okey. Ilmu kamu, yang pengetahuan kamu tentang kelebihan ayat kursi ni, kata Rasulullah SAW, pasti akan membuat kamu bahagia, wahai Abu Munzir. Ni ilmu ni, maksud Nabi tu, Nabi ucap tahniah kepada dia kerana Ubay bin Ka'ab ni tahu bahawasanya ayat kursi ni adalah ayat yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini deretan-deretan riwayat yang menceritakan tentang kelebihan-kelebihan yang ada pada ayat kursi, tuan-tuan. Kemudian ada satu riwayat lagi yang datangnya daripada Abu Abdullah, di mana kata Abu Abdullah, inilah ayat yang Allah turunkan dan menjadikan bagi pembacanya balasan pahala di dunia dan di akhirat. Fahadhihi ayatun anzalahallahu jalla dzikr. Allah Ta'ala turunkan ayat ni, dan Allah Ta'ala jadikan pahalanya orang yang baca ayat kursi ni liqari'iha ajilan wa ajilan. Siapa baca ayat kursi ni, dia akan dapat pahala di dunia, dia akan dapat pahala di akhirat. Dia akan dapat balasan, ganjaran di dunia, dia akan dapat ganjaran di akhirat. Di sini Imam Qutubi sebut, fa amma fil ajil fahiya harisatun liman qara'aha minal afat. Kata Imam Qutubi, maka ganjaran di dunia bagi orang-orang yang membaca ayat kursi ini, iaitu dia akan terpelihara daripada sakit itu. Dia akan terpelihara daripada segala macam penyakit. Kalau Allah Ta'ala bagi kita penyakit dan baca ayat kursi, Ustaz, sakit juga, maka ada banyak kelebihan-kelebihan yang Tuhan nak beri sebenarnya. Di sini disebutkan oleh Abu Abdullah, siapa baca ayat kursi ni, dia akan dapat ganjaran dunia akhirat. Ganjaran dunia, dia akan terselamat daripada macam-macam penyakit. Baca ayat kursi dah. Sakit juga, ketahuilah kalau kita sakit juga, sebenarnya kita di kalangan orang-orang yang beruntung, kerana Allah Ta'ala nak bagi macam-macam kelebihan. Dan Nabi sebut, tidak adalah seorang mukmin itu seorang Muslim yang ditimpa musibah melainkan kerana Allah Ta'ala nak menghapuskan dosanya. Walaupun yang cucuk tu, yang menyakitkan dia tu hanya selumbar atau duri kocik. Walaupun duri kocik, lebih-lebih lagi lah kalau kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan perkara-perkara yang besar. Maka itu sebenarnya Allah Ta'ala nak beri kelebihan pada kita, andainya kita sabar. Kalau kita sabar, redha dengan qada qadar Allah, Allah Subhanahu wa taala akan beri macam-macam ganjaran kepada kita semua, tuan-tuan. Kemudian disebutkan di sini oleh seorang yang bernama Nauf al-Bikali, waruya, dan diriwayatkan kepada kami daripada Nauf al-Bikali. Nauf al-Bikali mengatakan bahawasanya ayat kursi ini di dalam kitab Taurah dipanggil sebagai waliyatullah, maknanya kekasih Allah, dokek dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat kursi ni besok dia akan menyuruh pembaca-pembacanya dengan kemuliaan. Orang yang baca ayat kursi ni sebenarnya besok di akhirat, ayat kursi ni dia akan memanggil orang-orang yang membaca ni di kerajaan langit dan bumi dengan sebutan orang yang mulia. Jadi banyak kelebihan-kelebihan sebenarnya yang ada pada ayat kursi. Ada kisah menyebutkan Abdul Rahman bin Auf, sahabat Nabi yang mulia, tak kala setiap kali dia masuk ke rumah dia akan pergi penjuru rumah, dia baca ayat kursi.
Dia pergi penjuru tua pula. Dia baca ayat kursi. Dia pergi satu lagi, dia baca ayat kursi. Dia pergi satu lagi, dia baca ayat kursi. Kerana apa? Kerana kata sahabat Abdul Rahman bin Auf nak menjadikan rumahnya itu terpelihara dengan keberkatan membaca ayatul kursi. Itu kalau kita ngaji perubatan pun tuan-tuan, ada tok guru kita yang ngajar kan. Cukuplah kita makrifatkan, duduk sampai maghrib dengan izin Allah, mohon pada Allah sungguh-sungguh dengan penuh keyakinan, maka kita makrifatkan penjuru rumah kita. Sampai kita pun berdiri ikut arah orang tawaf. Mana tang pagar rumah satu, kita membaca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim, baca sambil kita qasad, kita jalan sampai pagar sana. Baca ayat kursi lagi, baca jalan. Kita bukan berjalan, kita hanya makrifatkan, kita qasadkan. Terpagar rumah kita dengan ayat kursi. Itu ada disebut oleh guru-guru kita, sebahagian guru kita yang amalannya begitu. Ada pula kok zaman yang ini betul-betul berlaku tuan-tuan. Saya atuk salah bola ayah tu dulu. Duduk di kampung Seliau tu, saya ingat di masa tu. Masa tu saya dalam darjah 6 atau darjah 1 macam tu lah. Atuk saya bawa air tu, satu apa tu, cari besar tu. Dia baca ayat kursi, pusing rumah tu ikut tawaf. Pagar rumah. Habis baca sampai habis. Awak tu masa tu tak apa nak besar ni, kecil kan, pembondo lah tu ni buat ni. Buat pun itu magar rumah. Pagar dah ada, apa nak pagar lagi tu. Itu pagar zahir dia. Osah tuan. Agak kemungkinan ni. Pernah berlaku satu ketika puting beliung dekat situ, angin pusing tu, dia sapu satu rumah, dia sapu dua rumah, dia sapu kandang lembu sebelah rumah atuk saya. Dua rumah dah kena, kandang lembu dah kena. Dia sampai kat rumah atuk tu, dia pusing aja ngelak. Ada pergi rumah sebelah pula. Sederet 5 buah rumah betul. Rumah atuk saya dekat situ. Ajaib ni. Tengok kan. Hui. Masuk hari sampai hari ni saya teringat. Jadi kita gunalah. Itu di antara ayat-ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak manfaat. Tapi kalau kita nak bangun rumah waktu malam, ini waktu siang. Waktu siang awal pagi ke orang tak nampak pun, jangan orang nampak nanti difitnah. Malam kita nasihatkan, kita azan dulu. Kan takut pagar-pagar kan tak lepas dah dia keluar kan. Ada dekat rumah tu pula ada duduk semua kita pada sudahlah sudah. Kan azan dulu, dah azan baru jalan. Kalau malam kalau nasib tak baik kita jalan tu dia nunggu ke depan tu, nasib lah kita. Sebab ini pernah berlaku tuan. Pengalaman saya sekolah semenda tu. Sekolah semenda ni. Ampek muka tuan. Jalan itu. Kan. Kojap bertukar muka Kojap jadi Kasim, kojap jadi Ahmad, kojap jadi Abu, macam itulah muka, mana muka orang lain-lain. Pek muka tuan. Kojong gitu kojap itu bukan tertokak situ Jadi ayat kursi ni memang banyak kelebihan-kelebihan. Juga dalam tafsir Qurtubi ni ada diceritakan daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar cerita. Kata dia, satu hari Sayyidina Umar ni bertemu dengan seorang jin. Kan cerita jin kan ni, sadap cerita ni kan sampai ke sudahlah kan cerita jin ni pula. Tapi jin ni tuan-tuan, dia boleh berupa macam orang, jadi ular, jadi lembu, jadi apa benda pun. Kalau dia berupa jadi ular, kita bunuh dia, dia mati. Dia mati. Kalau dia kalau zat asal dia tu dia payah nak matilah. Tapi kalau dia berupa jadi apa ni, anjing hitam. Kita pergi racun dia mati, anjing tu dia matilah. Jadi ular pun dia mati. So, Sayyidina Umar jumpa jin ni. Jadi orang kan. Bertumbuk, istilah kata ni. Daraban ni bertumbuk lah. Bertumbuk dia dengan Sayyidina Umar jin ni. Bertumbuk dengan Sayyidina Umar. Bergumpal. Akhirnya Sayyidina Umar nindih dia. Menindih jin ni. Kalah jin ni. Kata jin ni, wahai Sayyidina Umar, wahai Umar, tolonglah lepaskan aku.
Kalau kau lepaskan aku, kata dia, aku akan ajar kepadamu, kepada engkau wahai Umar, aku akan ajar kepada kamu sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pelindung untuk kamu daripada aku, daripada kami semua, golongan jin ni. Kata jin ni. Maka Sayyidina Umar pun melepasnya. Sayyidina Umar tanya, apa bondo yang kau nak ajar tu? Maka jin tu pun menjawab, sesungguhnya, kata dia, kamu semua dapat melindungi diri dari kami golongan jin ini, iaitu dengan ayat kursi. Dengan ayat kursi. Kata jin ni. Imam Qurtubi berkomentar daripada riwayat-riwayat mengenai kelebihan ayat kursi ini. Kata Imam Qurtubi kata, qultu hadza sahih. Ini cerita betul, cerita benar. Kata Imam Qurtubi. Kerana dalam riwayat disebutkan bahawa barang siapa yang membaca ayat kursi di setiap selesai solat, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin kana alladhi yatawalla qubida ruhahu dzul jalali wal ikram. Maksudnya di sini Imam Qurtubi sebut, siapa yang baca ayat kursi setiap selesai salat, lepas sembahyang fardu dia baca ayat kursi, maka yang akan mencabut nyawanya adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Dia juga ketika saat matinya bila dia baca ayat kursi seperti orang yang berperang bersama para nabi Allah hingga dia gugur syahid. Mana besar kelebihan ayat kursi itu. Ini dijelaskan oleh Al-Imamul Qurtubi rahmatullah alaihi. Dijelaskan oleh Al-Imamul Qurtubi rahmatullah alaihi. Dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah juga menyebutkan di sini, dicatatkan oleh Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaihi, bahawasanya kata Sayyidina Ali, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika mana Nabi berkhutbah di atas mimbar. Nabi sebut, siapa yang baca ayat kursi setiap kali dia selesai semayang, maka tidak ada yang dapat menghalangnya dari masuk syurga kecuali hanya kematian. Mana kalau nak masuk syurga, tak ada bondo pun yang boleh menghalang dia. Maksud kecuali kematian ni, mana kok dia mati, kok mati tak payah masuk syurga. Kok mana mati tahu tak hidup tak payah masuk syurga. Tak ada bondo, mana tak ada bondo langsung yang boleh menahan dia daripada masuk syurga. Tak ada bondo langsung. Orang yang baca ayat kursi. Dan tidak adalah orang yang benar-benar istiqamah ataupun konsisten membaca ayat kursi ini kecuali orang itu benar-benarlah adalah orang-orang yang jujur beribadah kepada Allah ataupun orang yang suka beribadah kepada Allah. Mana begitu tinggi sekali kedudukan orang-orang yang suka membaca ayat kursi. Kemudian disebutkan juga, siapa kata Rasulullah yang membaca ayat kursi di tempat dia nak tidur, maka Allah Ta'ala akan mengamankannya. Allah akan memberikan kepadanya keamanan, dan juga jiran-jirannya pun aman, dan juga sekitar jiran-jirannya. Ini kita dah sebut sebelum ni kan. Siapa baca ayat kursi, dia baca ayat kursi, jiran sebelah pun aman, jiran sebelah pun aman. Sebab dia baca ayat kursi tu, dia aman, jiran sebelah rumah yang aman. Jiran yang jadi jiran sebelah rumah tu pun jadi aman. Kelebihan membaca ayat kursi. Kita tak masuk ayat ni tuan. Kita cerita soal di sini banyak kelebihan. Sayang tak dibaca kerana dalam tafsir Qurtubi ni banyak diriwayatkan kelebihan-kelebihan tentang kelebihan-kelebihan ayat kursi ni. Jadi sayang tinggal kita baca lah semua-semua kan. Di samping saya pandukan tafsir banyak kat saya ni kan. Kemudian disebut juga dalam riwayat Imam Al-Bukhari
bahawasanya Abu Hurairah, saya ringkas panjang hadis tuan, bahawasanya Abu Hurairah pernah diajar oleh orang untuk membaca satu ayat, ayat yang boleh menjadi pelindung, yang Allah Ta'ala akan pelihara dia. Tapi Abu Hurairah tak kena siapa orang tu. Rasulullah tanya, kau kena tak orang yang selalu datang malam ajar kau tu? Tak, kata Abu Hurairah. Tu setan mengajar ayat kursi kepada Abu Hurairah. Jadi maknanya besar kelebihan yang ada pada ayatul kursi. Sebab itulah saya ingat ni Allah yarham Ustaz Ridha ni Seramban ni kan. Tok guru besar Tuan Haji Smion begini. Allah yarham Ustaz Ridha. Ya kalau malih bona pun gitu tuan-tuan. Ayat kursi ni nak bangun copek kau ada hal pun bacalah. Dia sebut kalau malih bona pun istighfarlah tiga kali, astagfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum 3 kali. Baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'u illallah. Tu paling malih. Kemudian kata dia ayat kursi ni jangan ditinggal, dibaca selalu. Sehingga ada guru kita menyebutkan barang siapa yang membaca ayat kursi dan amanar rasul tu amanar rasul kan, maka insya-Allah pagi lepas subuh, lepas maghrib, insya-Allah dia susah untuk disihir orang. Orang nak sihir dia susah. Selamat dia daripada sihir. Bagi orang-orang yang membaca ayatul kursi. Sekalian juga dengan amanar rasul bima tu, itu kelebihan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Quran. Dan dalam Musnad Ad-Darimi, Musnad ni kitab hadis kumpulan yang dikumpulkan oleh Imam Ad-Darimi, mengatakan Abu Muhammad Asy-Sya'bi berkata bahawasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki dari sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan seorang laki-laki dari golongan jin. Maka berlakulah pergaduhan antara sahabat Nabi ni dengan jin ni. Lalu akhirnya manusia ni menang. Manusia ni menang. Kemudian manusia ni pun sebut, aku tengok kau ni kuih-kuing lah. Sebab tu aku sonangkanlah engkau. Tangan kau ni macam besar tangan anjing kau. Sahabat Nabi ni korban ke golongan jin ni. Lepas tu adakah kamu semua ni golongan jin macam ni? Tak besar-besar, kata sahabat Nabi ni kan. Lepas tu jin ni sebut lagi, tak dia, aku ni adalah di kalangan orang yang paling hebat, paling kuat dalam keturunan aku ni, golongan kumpulan aku ni. Tak apa, kata dia, cuba kita bergaduh sekali lagi, kata dia. Bergumpal sekali, bergusti sekali lagi. Di mana sebelum dia bergaduh ni, kata jin ni, kalau kau menang kan, akan aku ajarkan kepada kamu sesuatu yang berguna untuk kamu. Aduh dua ni, sahabat Nabi dengan jin ni, menang manusia ni. Kalau begitu, kata dia, apa bondo yang kau nak ajarkan aku? Kata manusia ni kepada jin. Jin tu tanya, adakah kau selalu membaca ayat kursi? Jin ni tanya manusia ni, adakah kau selalu membaca ayat kursi, iaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum? Kata sahabat Nabi ni, memang pun sudah tentu ayat tu. Jin pun bercakap, sesungguhnya, kata dia, tidaklah kamu bacakan ayat kursi itu dalam sebuah rumah kecuali syaitan akan keluar daripada rumah itu. Syaitan akan keluar daripada rumah itu, dan kemudian rumah itu tidak akan dimasukinya sampai ke pagi, hatta sabah. Baca malam sampai pagi tak masuk, baca pagi sampai ke petang tak masuk. Jadi ayat kursi ni kalau ditengok dalam riwayat-riwayat yang dihimpunkan oleh Imam Al-Qurtubi ni tuan,
kita tengok bahawasanya banyak cerita-cerita yang menceritakan bahawasanya ayat kursi ni merupakan pendinding, pelindung kepada manusia. Allah Ta'ala turunkan ayat yang maha hebat ini. Maka tuan-tuan, janganlah kita abaikan, bacalah ayat kursi ni selalu. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyelamatkan kita daripada gangguan makhluk-makhluk halus. Kemudian tuan-tuan, kita tengok balik huraian daripada Ustaz Ahmad Sunaji sikit lagi, lepas tu kita berhenti tuan. Ayat tersebut menerangkan bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah sahaja. Di mana Allah bersifat hayyun ataupun al-hayyu, artinya hidup. Yakni hidup dia kekal selama-lamanya. Manusia pun hidup, tetapi manusia hidup akan mati. Allah hidup kekal selama-lamanya, tidak akan mati, tidak akan binasa, tidak akan musnah. Dahlah dia hidup, dia qayyum, artinya dia amat menjaga. Kita ni semua tuan-tuan, semua di bawah peliharaan Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Baginya, bagi manusia tu ada mu'aqibat, ada orang, ada makhluk yang menjaga kita ni. Ayat itu ditafsirkan, sebahagian ulama menyebutkan yang menjaga kita tu malaikat yang diarahkan oleh Allah. Sebagian ulama menyebutkan Allah Ta'ala menjaga kita. Hakikatnya malaikat ke siapa jaga kita ni pun sebenarnya hakikatnya Allah Ta'ala lah yang menjaga kita. Allah menjaga kita semua. Dihantarnya malaikat, Nabi sebut tak kurang daripada 600 orang malaikat. Nabi ke siapa? Dalam tafsir Qutubi disebutkan menjaga kita daripada mula kita hidup sampai hari kematian kita. Ada malaikat yang menjaga kita, tuan-tuan. Sayangnya Allah Ta'ala pada kita, dijaganya kita sungguh-sungguh. Itu maksud qayyum. Bukan kita je jaga dia, dia menjaga seluruh alam ni. Yakni bertanggungjawab mengurus dan mentadbirkan semua makhluknya. Ada seorang Yahudi jumpa Sayyidina, dia jumpa Rasulullah SAW. Dia jumpa Nabi Musa. Dia pun tanya Nabi Musa, wahai Musa, kata dia, kenapa Allah Ta'ala jaga kita? Bukan kata kita dah diberi di Allah Ta'ala akal. Apa nak jaga-jaga lagi? Biarlah kita jaga diri sendiri. Tuhan dah bagi kita akal, apa nak jaga kita lagi? Seorang Yahudi bertanya kepada Musa AS. Musa tak jawab. Tak jawab. Pembetulan, bukan Yahudi. Nabi Musa yang tanya Allah Ta'ala. Kan Nabi Musa ni kalimullah, orang yang bercakap dengan Allah. Allah Ta'ala tak jawab. Ya Allah, kau dah kurniakan manusia ni otak, akal, kenapa kau masih jaga lagi? Biarlah manusia jaga diri sendiri. Kata Nabi Musa. Lepas tu Allah Ta'ala tak jawab. Allah Ta'ala suruh kau ambil botol, wahai Musa. Ambil botol 2. Nabi Musa ambil botol, kemudian pegang. Siapa lah berondang tu? Kemudian pegang botol tu. Allah Ta'ala kepada Musa, pegang botol tu. Nabi Musa pun pegang botol tu. Tak tahu apa benda maksud dia. Nabi Musa tanya, kenapa? Ya Allah, kau jaga manusia, kau dah bagi akal, biarlah jaga di sini. Allah Ta'ala kata, wahai Musa, ambil botol, pegang dua botol tu. Nabi Musa pegang. Pegang lama, tunggu arahan Allah. Lama-lama dia ngantuk, dia bersuruh rotih, tertidur sekejap. Bila tertidur tu, terlopeh botol tu, berdorai, berlagu dua-dua berdorai. Allah Ta'ala pun sebut, wahai Musa, kau tengok botol tu, sekejap kau tertidur, dah jatuh berdorai, berlagu sama sendiri, hancur. Begitulah manusia. Kalau aku biar tak jaga langsung, memang Jahanam lah manusia ni. Dia bergamuk sama sendiri, dia berjago pun bergamuk ni. Kalau biar tahu, begitu seumpama botol itu. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Musa AS. Jadi kita ni selamat, tuan-tuan, kerana Allah Ta'ala menjaga kita. Kita habiskan seperenggan ni, tuan. Kemudian kemudian dahlah jaga kita manusia. Bukan manusia ya, semua benda dalam dunia ni. Matahari, bulan, bintang, tumbuh-tumbuhan, ulet dalam batu tu pun Tuhan jaga. Siapa nak bagi makan ulet dalam batu tu?
Kan? Dulu orang sebut ulet dalam batu boleh makan, boleh hidup tadi. Selalu orang sebut bohong semua tu kan. Ada ulet dalam batu. Tuan pernah tengok tak ulet dalam batu tuan? Ha? Ulet dalam batu betul. Pecah batu tu keluar ulet. Tak pernah kan? Saya tengok. Ulet gonggok tuan. Batu tu pecah. Dalam tu ada 2 ekor. Ada mak seekor, ada anak seekor. Dalam batu pecah tu. Tap pecah. Aduh. 2 ekor. Sebelum kau botol tu cakap ulet dalam batu boleh hidup. Memang ada. Mata ni menang sendiri. Memang ada tuan. Jadi macam mana orang taklah jaga tu? Tu yang atas muka bumi ni, tu yang dalam laut, di dasar laut tu tak apa-apa bondo, obo-obo, ikan, tak apa kuman semua tu nak makan juga tu. Semua tu dalam peliharaan Allah. Saya selalu sebut. Tu dalam hutan tu, dalam porak belakang rumah kita tu, mana ada kita diri air? Ada lagi. Pergi ke porak tu, diri air ni somak sikit ke mana ni, tak ada kan. Hutan besar-besar tu. Mana ada orang siram? Elok subuh, pokok palak kadang-kadang ni puih kita nak potong pokok bunga koteh, bersana batang kita buat baju, kita siram, mampu pokok tu. Tuhan besar tua. Kakek Malaysia ada, tak mana-mana negara lagi. Itu semua bukti Al-Hayyul Qayyum. Dialah Tuhan yang hidup selama-lamanya dan dia menjaga segala-galanya. Cukup sekadar itu dulu tuan untuk malam ni. Kita akan bahas lagi ayat kursi ni sedap kita ni. Lepas ni kita akan bincang lepas ni pula akan datang la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apa maksud Allah itu tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Saya ingat tuan-tuan cukuplah sekadar itu untuk malam ni. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza. Sallallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 7 bulan tuan ya. Kau anjap dah bulan 7 ni baru raya puasa. Sagi dah raya puasa balik Laju tu. Okey tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma walhamdulillahirabbil alamin.